Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Bertindak Segera. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Bertindak Segera ini terdapat pada muka surat 190 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 5.3.2 memahami dan membina pelbagai ayat dalam teks menggunakan penanda wacana dengan betul. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat menjelaskan dan membina 4 jenis ayat dalam teks cerita mengenai bertindak segera dengan menggunakan penanda wacana dengan betul. Kedua, menghasilkan 5 perenggan yang kohesi dan koheren dengan betul mengenai kisah bertindak segera. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya menjelaskan dan membina 4 jenis ayat dalam teks cerita mengenai bertindak segera dengan menggunakan penanda wacana dengan betul. Kedua, murid berjaya menghasilkan 5 perenggan yang kohesi dan koheren dengan betul mengenai kisah bertindak segera. Pernahkah murid-murid menemani ibu atau ayah pergi ke mesin juruwang automatik iaitu ATM di bank? Ya, tentu ada murid-murid yang berpengalaman mengikuti mereka pergi ke mesin juruwang automatik ataupun ATM di bank. Untuk pengetahuan murid-murid, kita mestilah berhati-hati semasa mengeluarkan wang apabila menggunakan mesin juruwang automatik iaitu ATM di bank untuk mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku seperti berlakunya kes rompakan oleh pihak penjenayah. Oleh itu, pihak pengguna mestilah sentiasa berwaspada pada bila-bila masa sahaja apabila menggunakan mesin juruwang automatik ATM ini. Untuk pengetahuan murid-murid, pengeluaran wang dengan menggunakan mesin juruwang automatik iaitu ATM ini sangatlah mudah, iaitu para pengguna perlu memasukkan kad ATM tersebut ke dalam mesin juruwang automatik tersebut dan di situ mesin tersebut memerlukan nombor pengesahan ataupun nombor pengenalan diri iaitu nombor PIN supaya transaksi iaitu pengeluaran wang dapat dilakukan dengan lebih selamat. Jadi, setelah pengguna memasukkan nombor pengenalan diri, maka pihak pelanggan ataupun pengguna dapatlah memilih amount ataupun jumlah wang yang dikehendaki. Jadi, setelah itu, wang dapat dikeluarkan daripada mesin tersebut dan kad tersebut janganlah kita lupa untuk mengambil untuk disimpannya ke dalam dompet. Elakkan daripada keciciran. Oleh itu, sekiranya berlaku keciciran kad ataupun kehilangan kad ATM, kita mestilah melaporkan kepada pihak polis. Dan sebelum itu, perlulah menelefon kepada pihak bank tersebut untuk membuat laporan mengenai kejadian kehilangan kad ATM tersebut. Tujuannya untuk mengelakkan daripada kes kecurian wang ataupun masalah pihak penjenayah yang dapat menceroboh akaun bank kita untuk mencuri wang yang ada di dalam bank kita itu. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami
maklumat ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita memahami jenis ayat di sebelah ini. Untuk pengetahuan murid-murid, jenis ayat terbahagi kepada 4 bahagian iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat seru dan ayat perintah. Baiklah, mari kita lihat ayat penyata. Ayat penyata ini digunakan oleh seseorang untuk menyatakan ataupun memberitahu sesuatu perkara kepada orang lain. Contohnya, Amar mempunyai adik yang sangat rajin. Kedua, Amar berbakat dalam kemahiran melukis. Ketiga, Irfan perlu berlatih bersungguh-sungguh. Seterusnya, jenis ayat yang kedua iaitu ayat tanya. Ayat tanya ini merujuk kepada seseorang mahu menanyakan ataupun menyoal sesuatu perkara kepada orang lain. Contoh ayatnya, siapakah nama ayah Amar? Di sini adanya penggunaan kata tanya iaitu siapa dan partikel kah. Maka menjadi siapakah. Oleh itu, siapakah ini mestilah diletakkan pada awal ayat tanya. Siapakah kerana ada partikel kah. Seterusnya, ayat yang kedua, Irfan berbakat dalam bidang apa? Jadi di sini adanya penggunaan kata tanya apa dan Cikgu Afan gugurkan kah pada kata tanya apa tersebut. Oleh itu, apa mestilah terletak di mana? Bagus, terletak di belakang ayat tanya. Tak boleh apakah di belakang ayat tanya. Contohnya, Irfan berbakat dalam bidang apakah? Tak boleh begitu ya murid-murid. Kalau murid hendak letak kah, partikel kah tersebut dalam kata tanya, contohnya apakah, mestilah apakah itu letakkan pada awal ayat tanya seperti yang contoh ayat yang pertama tadi, siapakah tadi. Seterusnya ayat yang ketiga, kamu sudah makan? Ayat ini ayat tanya tanpa menggunakan kata tanya dan ia melibatkan nada suara kita seperti bertanya. Kamu sudah makan? Dan pastikan murid-murid meletakkan tanda soal ataupun tanda tanya di belakang ayat tanya. Seterusnya jenis ayat yang ketiga, ayat seru. Ayat seru ini menunjukkan ayat yang berkaitan dengan perasaan. Contohnya, wah, hebatnya kamu. Jadi di sini ayat ini menunjukkan perasaan yang kagum ataupun teruja. Seterusnya ayat yang kedua, oh, Amar rupanya. Di sini menunjukkan perasaan yang melibatkan perasaan yang agak terkejut sedikitlah. Oh, Amar rupanya. Kan? Macam tidak disangka-sangkakan. Kan? Seterusnya, ayah sudah pulang. Tu contoh ayat serunya. Mungkin ada banyak lagi contoh-contoh ayat seru. Seterusnya, jenis ayat yang keempat pula iaitu ayat perintah. Contohnya, buang sampah itu. Jadi di sini ayat ini merujuk kepada ayat suruhan. Dan kalaulah murid-murid hendak melembutkan nada ayat ini, murid-murid letakkan partikel lah. Contohnya, buanglah sampah itu. Nampaklah sopan dan tidak menyakiti hati orang lain lah apabila mahu menyuruh seseorang kan. Seterusnya, ayat yang kedua, jemput duduk di situ. Ini ayat silaan kerana menggunakan kata silaan iaitu jemput. Seterusnya, tolong bantu adik kamu. Jadi di sini ayat ini merujuk kepada ayat permintaan kerana menggunakan kata permintaan iaitu tolong. Dan yang terakhir, jangan kamu bersikap malas. Jadi di sini ayat ini merujuk kepada ayat larangan. Kerana adanya penggunaan kata larangan iaitu jangan.
Oleh itu, dalam ayat perintah ini dapatlah kita fahami terbahagi kepada pecahannya ataupun bahagiannya, iaitu 4 bahagian, iaitu ayat suruhan, ayat silaan, ayat permintaan dan ayat larangan. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami keempat-empat jenis ayat ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita membaca dan menjelaskan maklumat yang terdapat pada gambar mengenai bertindak segera. Sebelum kita membaca dan juga menjelaskan maklumat pada gambar tersebut, apakah yang murid-murid dapat perhatikan berkaitan gambar tersebut? Ya, tentunya murid-murid dapat lihat di sini Cikgu Mazidah yang pergi ke pusat pembayaran bil setempat. Itulah maklumat utama yang perlu murid-murid faham. Cikgu Mazidah mahu pergi ke pusat pembayaran bil setempat untuk membayar bil. Mungkin untuk membayar bil elektrik ataupun pembayaran bil air. Jadi kita lihat gambar yang pertama terlebih dahulu di sini. Beliau telah pun meletakkan keretanya di luar bangunan pusat pembayaran bil setempat. Pada bila situ? Ya, pada pukul 4.25 petang dan beliau tergesa-gesa kerana bimbang pusat pembayaran bil setempat itu akan ditutup tidak lama lagi. Seterusnya, gambar yang kedua pula menunjukkan beliau telah pun tiba ke kaunter pembayaran bil setempat tersebut dan beliau telah pun membuka dompetnya dan berasa terkejut kerana kadnya hilang. Seterusnya, gambar yang ketiga pula, apakah yang murid dapat lihat di situ? Tentunya Cikgu Mazidah berasa tenang, tidak berasa kelam kabut. Jadi, beliau berasa tenang setelah beliau membaca resit pengeluaran wang kerana resit pengeluaran wang tersebut adanya maklumat berkaitan dengan sekiranya para pengguna ataupun para pelanggan tersebut mempunyai masalah seperti kebocoran nombor pengenalan diri ataupun nombor PIN mahupun kehilangan kad ATM tersebut, maka perlulah menelefon pihak Bank Simpanan Nasional Berhad mengikut nombor telefon yang telah disediakan pada resit pengeluaran wang tersebut. Jadi kita tidak perlu berasa kelam kabut ataupun berasa gelisah yang melampau kerana kita perlu tenang apabila menghadapi situasi seperti ini. Jadi bolehlah Cikgu Mazidah membuat laporan apabila beliau menelefon nombor telefon yang disediakan pada resit pengeluaran wang tersebut. Jadi beliau dapat menelefon pihak bank untuk melaporkan kejadian yang berlaku tersebut. Seterusnya, gambar yang keempat pula di sini, beliau telah pun pergi ke balai polis. Untuk apa? Ya, sudah pasti untuk melaporkan kejadian tersebut, iaitu kadnya hilang. Dan pihak pegawai polis telah pun mencatat maklumat yang telah disampaikan ataupun yang telah diberikan oleh Cikgu Mazidah. Seterusnya, gambar yang kelima di sini, kita lihat Puan Mazidah pergi ke bank pada keesokan harinya. Tentunya tidak sempatlah kan pada hari tersebut setelah pergi ke pusat pembayaran bil setempat, kemudian beliau pergi ke balai polis, kemudian pergi ke bank. Tentunya bank pun sudah pun tutup kerana pada masa itu 4.25 petang, iaitu Cikgu Mazidah telah pun sampai ke kaunter pembayaran bil setempat. Jadi esoknya baru beliau pergi ke bank. Untuk apa? Ya, untuk mengisi borang dan juga membuat permohonan kad baharu. Jadi selesailah masalah yang dihadapi oleh Cikgu Mazidah. Diharapkan
murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita membina ayat bagi menjelaskan maklumat berdasarkan gambar pertama mengenai bertindak segera. Baiklah murid-murid, di sini Cikgu Afan sudah sediakan gambar yang pertama berserta dengan maklumat dan juga contoh ayatnya. Jadi, murid-murid perlu membina ayat dengan menggunakan maklumat yang terdapat pada gambar tersebut. Jangan risau, segalanya Cikgu Afan telah memberi contoh ayat yang sesuai untuk menjelaskan maklumat tersebut. Oleh itu kita lihat maklumat yang pertama, meletakkan kereta. Contoh ayatnya di situ, Cikgu Mazidah meletakkan keretanya di parkir kereta yang berdekatan dengan pusat bayaran bil setempat. Seterusnya maklumat yang kedua, 4:25 petang. Contoh ayatnya, jamnya menunjukkan pada pukul ... Jadi, murid perlu lengkapkan ayat yang kedua ini menggunakan maklumat tersebut. Mudah kan murid-murid? Seterusnya, maklumat yang ketiga, tergesa-gesa. Contoh ayatnya, beliau ... memasuki pusat bayaran bil setempat itu kerana bimbang pusat bayaran bil setempat tersebut akan ditutup sebentar lagi. Jadi, murid lengkapkan ayat ini dengan menggunakan maklumat tersebut. Mudah kan murid-murid? Jadi, ketiga-tiga ayat ini akan membentuk sebuah perenggan dalam penulisan nanti. Seterusnya, mari kita membina ayat bagi menjelaskan maklumat berdasarkan gambar kedua mengenai bertindak segera. Baiklah murid-murid, di sini Cikgu Afan sudah sediakan gambar yang kedua berserta dengan maklumatnya. Oleh itu, murid perlu membina ayat untuk menjelaskan maklumat tersebut. Oleh itu, kita lihat maklumat yang pertama, ke kaunter dan juga membuka dompet. Jadi, murid-murid perlu membina ayatnya dan di sini Cikgu Afan telah memberikan contoh ayatnya iaitu setelah nombor gilirannya dipanggil oleh pihak pegawai di situ, beliau menuju ... lalu ... nya. Jadi murid perlu lengkapkan sahaja ayat ini dengan menggunakan maklumat yang telah diberikan itu. Mudah kan murid-murid? Seterusnya maklumat yang kedua, terkejut. Contoh ayat, beliau berasa ... kerana kad ATM miliknya tidak dijumpai olehnya. Jadi murid lengkapkan ayat ini dengan menggunakan maklumat tersebut. Oleh itu, ayat ini iaitu merujuk kepada ayat penyata. Seterusnya maklumat yang ketiga, kad ATM sudah hilang. Contoh ayatnya, alamak, ... bisik hati Cikgu Mazidah. Jadi, murid perlu lengkapkan ayat yang ketiga ini dengan menggunakan maklumat tersebut. Dan ayat yang ketiga ini merupakan jenis ayat iaitu ayat seru kerana menggunakan kata seru iaitu alamak dan juga terdapatnya tanda seru di akhir ayat tersebut. Oleh itu, ketiga-tiga ayat ini akan membentuk sebuah perenggan dalam penulisan nanti. Seterusnya, mari kita membina ayat bagi menjelaskan maklumat berdasarkan gambar ketiga mengenai bertindak segera. Baiklah murid-murid, sekarang Cikgu Afan sudah sediakan gambar yang ketiga dan juga maklumatnya. Oleh itu, murid-murid perlu membina ayat bagi menjelaskan maklumat tersebut. Oleh itu, kita lihat maklumat yang pertama, tenang. Contoh ayat, beliau berasa sangat ... sewaktu menghadapi masalah tersebut. Jadi murid lengkapkan ayat ini dengan menggunakan maklumat yang telah diberikan. Seterusnya maklumat yang kedua, membaca resit pengeluaran wang. Contoh ayatnya,
beliau telah yang diperolehinya semasa transaksi pengeluaran wang yang dilakukannya sebelum tiba di pusat pembayaran bil setempat. Jadi, murid perlu melengkapkan ayat yang kedua ini menggunakan maklumat tersebut. Mudah kan murid-murid? Seterusnya, kita lihat maklumat yang ketiga iaitu menelefon pihak bank. Jadi contoh ayatnya, tanpa membuang masa, beliau untuk membuat laporan mengenai kejadian tersebut. Jadi murid perlu lengkapkan ayat tersebut dengan menggunakan maklumat yang telah diberikan itu. Jadi, murid-murid jadikan ketiga-tiga ayat ini dalam bentuk perenggan dalam penulisan nanti. Seterusnya, mari kita membina ayat bagi menjelaskan maklumat berdasarkan gambar keempat mengenai bertindak segera. Baiklah murid-murid, di sini Cikgu Afan sudah sediakan gambar yang keempat berserta dengan maklumat dan juga contoh ayatnya. Oleh itu kita lihat maklumat yang pertama, ke balai polis dan juga melaporkan. Contoh ayatnya iaitu Puan Faizah pergi untuk kepada pihak polis mengenai kad ATM kepunyaannya telah hilang. Jadi, murid perlu lengkapkan ayat ini dengan menggunakan maklumat yang telah Cikgu Afan sediakan di sini. Mudah kan murid-murid? Seterusnya, kita lihat maklumat yang kedua, mempersilakan. Untuk pengetahuan murid-murid, maklumat yang kedua ini iaitu mempersilakan merupakan maklumat tambahan supaya Cikgu Afan mahu menjadikan cerita ini lebih menarik. Jadi kita lihat contoh ayatnya. Jemputlah duduk, Puan. Pegawai polis itu Cikgu Mazidah untuk duduk di kerusi itu. Jadi murid lengkapkan ayat tersebut dengan menggunakan maklumat yang telah dinyatakan di sini. Sebelum itu kita lihat ayat jemputlah duduk, Puan merujuk kepada ayat silaan, iaitu di bawah ayat perintah. Seterusnya kita lihat maklumat yang ketiga, mencatat maklumat. Contoh ayatnya, oleh itu pihak pegawai polis telah yang disampaikan oleh Cikgu Mazidah. Jadi murid lengkapkan sahaja ayat tersebut dengan menggunakan maklumat yang telah disediakan di sini. Oleh itu, murid-murid perlu jadikan ketiga-tiga ayat ini dalam bentuk sebuah perenggan, iaitu dalam penulisan nanti. Seterusnya, mari kita membina ayat bagi menjelaskan maklumat berdasarkan gambar kelima mengenai bertindak segera. Baiklah murid-murid, di sini Cikgu Afan sudah sediakan gambar yang kelima dan juga maklumat dan juga ayatnya. Oleh itu kita lihat maklumat yang pertama, adanya penggunaan kata tanya apa yang ditambahkan dengan partikel kah menjadi apakah. Contoh ayatnya untuk menjelaskan maklumat tersebut, yang boleh saya bantu, Puan? Tanya pegawai bank itu kepada Cikgu Mazidah. Jadi murid lengkapkan saja ayat ini menggunakan maklumat tersebut iaitu kata tanya apakah. Jadi ayat ini merujuk kepada ayat tanya kerana menggunakan kata tanya dan adanya tanda tanya di akhir ayat tersebut. Seterusnya maklumat yang kedua, mengisi borang. Contoh ayatnya, beliau menceritakan perkara sebenar yang berlaku kepada pegawai bank itu lalu Jadi murid lengkapkan ayat yang kedua ini menggunakan maklumat tersebut. Mudah kan murid-murid? Seterusnya maklumat yang ketiga, memohon. Contoh ayatnya, tujuan beliau datang ke situ adalah untuk kad ATM yang baharu.
Jadi murid lengkapkan saja ayat tersebut dengan menggunakan maklumat yang telah disediakan itu. Oleh itu, ketiga-tiga ayat ini akan membentuk sebuah perenggan dalam penulisan nanti. Kini tiba masanya, mari kita tuliskan sebuah penulisan mengenai bertindak segera secara berperenggan. Sila rujuk slide aktiviti 2 tadi untuk mendapatkan panduan ayat-ayat yang telah dibina tadi. Tuliskannya dalam buku penulisan. Baiklah murid-murid, untuk tugasan aktiviti yang ketiga ini sangatlah mudah, iaitu murid perlu menghasilkan sebuah penulisan. Oleh itu, murid-murid perlulah merujuk semula slide aktiviti 2 tadi, iaitu berkaitan dengan ayat-ayat yang telah kita bina dengan menggunakan maklumat tersebut untuk dipindahkan dalam bentuk perenggan di bahagian ini. Oleh itu kita lihat P1 di situ merujuk kepada perenggan pertama, iaitu perenggan pendahuluan. Jadi perenggan pendahuluan ini merujuk kepada gambar yang pertama. Jadi murid lengkapkan perenggan yang pertama ini dengan merujuk slide aktiviti 2 tadi yang berkaitan dengan gambar yang pertama. Mudah kan murid-murid? Seterusnya kita lihat P2 sebagai perenggan yang kedua, iaitu merujuk kepada gambar yang kedua. Jadinya di sini murid perlu melengkapkan perenggan yang kedua ini dengan merujuk gambar yang kedua yang terdapat dalam slide aktiviti 2 tadi. Seterusnya P3 sebagai perenggan yang ketiga, iaitu merujuk kepada gambar yang ketiga. Jadi murid lengkapkan perenggan yang ketiga ini dengan merujuk gambar yang ketiga yang terdapat dalam slide aktiviti 2 tadi. Seterusnya P4 merujuk kepada perenggan yang keempat, iaitu murid perlu rujuk gambar yang keempat. Jadi murid lengkapkan perenggan yang keempat ini dengan merujuk gambar yang keempat dalam slide aktiviti kedua tadi. Seterusnya P5 sebagai perenggan yang kelima, iaitu murid-murid rujuklah gambar yang kelima tadi untuk melengkapkan perenggan kelima tersebut. Dan P6 sebagai perenggan yang keenam, iaitu perenggan penutup. Jadi di sini Cik Afan sudah sediakan perenggan penutupnya. Sekiranya murid ada idea yang lain untuk menghasilkan perenggan penutup, jadi murid bolehlah guna idea sendiri untuk menghasilkan perenggan penutup. Oleh itu, diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.